Assalamualaikum, selamat sejahtera. So ini adalah WE yang keempat, iaitu aktiviti ujian produk, di mana kita akan belajar macam mana untuk membuat sampel dan untuk bagi sampel kepada pelanggan. Objektif jualan produk. So objektif jualan produk adalah menyediakan maklumat tentang aktiviti-aktiviti jualan produk seperti lokasi, perancangan, kaedah, prosedur, maklum balas dan laporan ujian produk. So kenapa kena ada product testing? Ini adalah sebabnya. So, kenapa kita kena product testing adalah disebabkan kita sentiasa perlukan pembaharuan dalam produk kita supaya pelanggan tak lepas, supaya pelanggan sentiasa mencari produk kita sebagai salah satu produk harian mereka lah. Dan untuk menentukan sama ada produk itu dah boleh keluar di pasaran, dah boleh dijual atau boleh di-renew atau R&D, kita ada satu kitaran yang dipanggil sebagai kitaran hayat produk ataupun product life cycle. Dalam kitaran hayat produk ni ada 4 tahap, di mana tahap yang pertama kita ada tahap pengenalan. Seterusnya kita ada tahap pengenalan tumbuhan, kita ada peringkat matang dan akhir sekali kita ada peringkat kejatuhan. So ini adalah contoh macam mana peringkat-peringkat setiap peringkat ni bekerja. Okey, kita akan pergi go through satu by satu. Okey, untuk peringkat pertama, di mana peringkat pengenalan ni biasanya peringkat ni produk baru dilancarkan di pasaran, dan selama peringkat ini syarikat memberikan tumpuan untuk membangunkan kesedaran produk yang semakin banyak untuk mengembangkan pasaran produk mereka. Strategi yang digunakan semasa peringkat pengenalan ini contohnya adalah penetapan jenama dan tahap kualiti bersama dengan mengajukan hak intelek seperti paten dan tanda dagangan. Seterusnya, harga yang rendah untuk menembusi pasaran. So semakin harga tu rendah, makin orang senanglah nak beli. Contohnya kita ambil seperti Baker Cottage yang ayam golek kan. Ayam golek tu mula-mula harga RM12, sekarang ni harga dia naik 18, 20 macam tu. So itu adalah salah satu cara macam mana dia nak masukkan ayam golek tadi sebagai satu produk dia, iaitu dia buat harga yang rendah dan bila lama harga dia biasa sahaja. Okey, seterusnya beroperasi melalui saluran pengedaran terhad sehingga pengguna menerima produk, dan akhir sekali produk difokuskan kepada pengguna awal yang diyakini berpotensi menjadi pengguna. So ini adalah masa peringkat pengenalan lah, bila produk tu baru dikeluarkan. Seterusnya kita ada peringkat pengenalan hayat produk. Peringkat kedua lah, iaitu pertumbuhan, di mana dalam peringkat pertumbuhan ni kita dia punya produk tu dah diterima dan ada populariti dalam kalangan pengguna, dan dalam peringkat ni juga syarikat nak berhasrat untuk membina jenama dengan lebih kuat. Maksudnya kita nak bina brand lagi kuat lah supaya orang lagi beli produk kita, dan ada beberapa strategi yang kita gunakan untuk dalam peringkat ni. Yang pertama, kita ada pemeliharaan kualiti produk bersama dengan pengenalan ciri tambahan. Kedua, harga dikekalkan pada tahap yang lebih tinggi kerana permintaan terus meningkat. Seterusnya, lebih banyak saluran pengedaran ditambahkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat, dan akhir sekali fokus aktiviti promosi dialihkan kepada halayak yang lebih luas. So ini adalah dia punya, kita panggil strategi-strategi. Bila dalam peringkat pengenalan pertumbuhan ni, kita perlu buat something yang supaya benda tu lagi nampak, lagi dikenali. Okey. Next, kita ada peringkat kematangan, di mana dalam peringkat kematangan ni produk dah stabil, produk dah macam relax, tak perlu ke promosi yang sekuat macam pertumbuhan tadi. Dia dah mula cenderung melambat dan stagnan. Stagnan ni bermaksud dia sama sahaja. Okey, seterusnya apa kita punya strategi semasa dalam peringkat stagnan dan peringkat kematangan ni adalah fokus kepada tambah ciri baru, sentiasa R&D, barang-barang baru kan. Seterusnya, dapatkan harga yang lebih rendah daripada pasaran kompetitif. Saluran pengedaran ditawarkan inisiatif yang lebih tinggi untuk memilih produk mereka dari produk pesaing, dan akhir sekali fokus promosi beralih kepada perbezaan produk. Contohnya macam Milo lah. Milo dia sentiasa kenakan yang produk dia ni ada mark, ada Choco, ada elok untuk kesihatan, memberikan tenaga. Itu semua bila satu produk tu dah berada di sekitar peringkat kematangan lah. Okey, jadinya
Kita tengok pula peringkat kejatuhan. Untuk peringkat kejatuhan ni, penjual produk menyaksikan penurunan yang ketara lah. Maksudnya dia makin turun, dah tak ada orang nak beli. Jadinya bila dah tak ada orang nak beli, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu meremajakan permintaan produk. Maksudnya mungkin kita kena tukar produk kita kepada produk yang lebih baru, yang lebih remaja, yang digemari, mengikut trend dan sebagainya. Dan seterusnya, kurangkan kos pengeluaran, dan akhir sekali, sekiranya 2 langkah di atas gagal, maka hentikanlah kita punya produk itu. Bermaksud produk kita dah tak boleh pergi dah. Itu sahaja takat kitaran hayat dia. Apa yang boleh buat adalah kita cipta produk baru dengan ciri yang baru untuk ganti produk yang sedia ada. Okay, untuk case study kali ni kita nak tengok pula produk life cycle of smartphone lah. Okey, ini adalah contoh kepada life cycle smartphone. Kita boleh tengok yang daripada mula apa yang dilakukan, dan akhir sekali sekiranya dah capai, dah susah sangat nak jual, apa yang dia akan buat. Ini adalah contoh kepada produk life cycle produk telefon bimbit lah. So ini adalah contoh kepada Milo punya revolution lah. Kita tengok dia menaik taraf dia punya packaging daripada tulisan sahaja, sehinggalah yang sekarang ni ada gambar air, ada gambar budak, dan ada gambar jenama tu sendiri. So ini adalah salah satu macam mana dia nak pastikan customer dia mesti membeli dengan dia lah. Okey, ini adalah produk life cycle untuk MACD dekat US market lah, maksudnya dekat negara Amerika. So sekarang ni MACD di tahap maturity, di mana dia hanya kenalkan dan banyakkan lagi produk, keluarkan lagi produk, letakkan harga yang sesuai dengan customer dan sebagainya. So ini salah satu yang kita boleh tengok lah untuk contoh produk life cycle ni. Dia dah berada di tahap yang tengah-tengah ini. Okey, produk testing ni dia bertujuan untuk memastikan pengguna dapat memahami apa produk yang akan berlakukan untuk mereka, dan yang produk akan adalah nilai yang terbaik. So that's why kita kena ada product testing ni. Okey, satu strategi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dengan memeriksa tuntutan dibuat dalam strategi pemasaran seperti periklanan yang semula jadi. Ia adalah untuk kepentingan entiti, pengedaran perkhidmatan dan bukan perkhidmatan demi kepentingan pelanggan. Kemunculan product testing adalah permulaan pergerakan pengguna moden. Untuk ini dikatakan selalunya kita hanya buat periklanan, kita hanya buat secara semula jadi, pemasaran, strategi semua, tapi kita tak pernah bagi pengalaman sendiri kepada customer. That's why dengan wujud di product testing ni, barulah customer boleh tambah lagi rasa percaya daripada kita dengan dia rasa sendiri produk itu. Selanjutnya, siapa yang selalu buat produk testing ni? Yang pertama, kita ada pengilang, kedua makmal bebas, dan akhir sekali agensi kerajaan. So tiga pihak ni adalah selalu yang akan ada buat produk testing. So, lokasi produk testing. Yang pertama, wajib tempat yang strategik. Mestilah berdasarkan kesesuaian masalah produk mengikut segmentasi. Contohnya, awak buat testing baju sejuk. Takkan awak nak duduk tengah padang, tengah panas kan? Mestilah duduk kat dalam bilik ais yang sejuk sangat-sangat, baru dah tahu baju tu berfungsi atau tidak. Seterusnya, kawasan tumpuan ramai. Seterusnya adalah produk haruslah bersesuaian dengan lokasi yang dipilih, dan akhir sekali mestilah mengikut iklim yang sesuai. So, menjalankan aktiviti product testing. So, yang pertama kita kenalah tentukan iklan. Iklan mahu membuat tuntutan berbanding dengan produk lain. Maksudnya, bila kita buat iklan, kita tak boleh nak overclaim. Kita kena pastikan produk yang disampaikan serta iklan tu adalah yang sama dan memberikan satu pengetahuan kepada pengguna dia. Okay? Seterusnya, penjimatan kos. Penjimatan kos ni di mana syarikat mungkin ingin mengurangkan kos pembuatan atau memperkenalkan proses pembuatan baru dan perlu menyemak kesan ke atas produk dari segi pengguna. Persepsi adalah lebih baik, sama atau lebih teruk. So, next, peningkatan produk-produk baru. Satu, peningkatan produk diuji untuk melihat jika ia berguna kepada pengguna. Produk baru diuji untuk menentukan penerimaannya dengan pengguna. So, ancaman pesaing. Pesaing melancarkan produk baru. Syarikat lain rasa terancam dan turut mengeluarkan produk baru.
So, perancangan aktiviti product testing. So, sebelum kita nak buat product testing, kita ada benda yang kita kena lakukan. Yang pertama adalah kita kena ada product sample. Product sample ini adalah wajib dikeluarkanlah kalau kita jual produk. Kalau kita jual perkhidmatan, kita bagilah sampel perkhidmatan kita. So, produk sampel ialah barang atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan secara percuma dengan suatu jumlah percubaan tertentu, sesuatu keluaran. Contohnya Nescafe memberikan pack-pack kecil secara percuma untuk pengguna merasa formula terbaru syarikatnya. Seterusnya, kena ada soalan temubual ataupun borang soal selidik. Bila melibatkan perbualan antara penyelidik dengan subjek, kajian bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang relevan. So, kita nak tahulah apa pendapat mereka tentang sampel yang kita bagi. That's why lah, mostly dia akan tanya, dia ada skala dan sebagainya lah. Okey, so kita tengok pula kaedah penyerahan soal selidik boleh dilakukan daripada pelbagai aspek. Yang pertama, kita boleh melalukan direct secara terus ataupun melalui terbubuan. So, bila kita nak soal selidik tu tak ada tertutup lah, sama ada kita nak buat soal selidik ke, kita nak buat terbubual ke, kita nak buat perhatian pun tak ada masalah. Asalkan mereka responden boleh bagi feedback terhadap kita punya sampel. Okey, apa kelemahan penyerahan soalan kaji selidik? Yang pertama, kelemahan ini adalah responden kurang faham soalan yang diberikan, responden tidak memberi kerjasama dalam memberikan jawapan, responden tidak mahu mengambil masa lama untuk menjawab, dan akhir sekali, responden tidak berminat sertai kaji selidik. Dua kaedah ataupun rakaman maklum balas temubual, temuduga kaji selidik. Yang pertama, melalui bertulis atau bertulis. Satu lagi adalah audio atau video lah. So, kaedah untuk melaksanakan product testing. Yang pertama adalah secara pemerhatian dan pengendalian, di mana pengguna boleh melihat atau menyentuh sendiri produk tu. Contohnya, kita boleh bagi produk kain, kita boleh bagi tekstur sesuatu produk skincare dan sebagainya. Kalau penggunaan ujian pula, pengguna akan diberi satu produk yang sama sampel untuk merasai sendiri. Contohnya Vitagen. Vitagen bagi contoh rasa air baru dia dengan air yang sedia ada, apa beza dia, itu semua adalah salah satu daripada penggunaan ujian. Next, kita ada prosedur menjalankan product testing. Yang pertama, prosedur yang mendapatkan kebenaran untuk membuat percubaan produk di suatu lokasi. Kedua, tindak balas pelanggan mengenai product testing, dan akhir sekali adalah analisis. Okey, so ini adalah jenis maklum balas yang dapat diterima oleh penyelidik lah. So, kita ada skala Likert, kita ada rating scale. Okay. So, bila kita dah siap, kita dah dapat semua maklum balas, kita dah jalankan product testing, kita kena simpan maklumat kan. Jadinya, bila kita simpan maklum balas daripada pelanggan tentang produk kita, kita ada satu cara, iaitu analisis produk, dan kita juga menggunakan catapai, catapalang dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk product testing punya catapai lah. Kalau awak tengok kat sini, dia ada low fidelity, high fidelity, concept, feature, dan ada juga usability. Untuk sini, kita dapatkan data-data ni daripada customer kita. Okay, next. Laporan mengenai aktiviti produk. Bila kita dah siap analisis, bila kita dah siap product testing, mesti nak buat laporan kan. Dalam product testing, laporan ni hanya sedikit saja. Yang pertama, kena ada pendahuluan. Kedua, lokasi product testing, perancangan product testing, kaedah product testing, prosedur dalam product testing, maklum balas product testing, dan akhir sekali adalah penutup. Itu sahaja bagi product testing. Kalau kita tengok daripada awal, kita dah tengok apa itu kitaran hayat produk. Ada 4 tahap, iaitu kita ada pengenalan, pertumbuhan, kita ada maturity ataupun kita ada peringkat maturity, dan kita akhir sekali adalah peringkat di mana dah tak boleh nak guna balik lah. Dan kita juga dah tengok contoh-contoh sampel, kita dah tengok juga dokumen, dan akhir sekali kita dah tengok macam mana kita nak dapatkan analisis, dan akhir sekali adalah laporan. Itu semua adalah salah satu proses dalam kita nak buat product testing. So, saya harap awak boleh belajar untuk kali ini, dan kita akan jumpa di WA yang seterusnya.